Sahabat Nabi SAW ada 4 syarat utama. Yang pertama sekali, mestilah bertemu dengan Rasulullah waktu mana Nabi hidup. Yang kedua, beriman dengan Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah SWT, penduduk bumi. Penduduk bumi. Yang keempat, Allah SWT Muhammad mati dalam Islam, wafat dalam Islam. Ini 4 syarat utama dia itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Sebab itu kata ulama, Allah SWT, ada seorang di akhir zaman ini, dia itu sahabat Nabi dan akan jumpa dengan kita, akan turun di akhir zaman. Siapa sahabat Nabi itu? Sayyidina Isa AS. Kata ulama, mengikut 4 ciri ni ada pada Sayyidina Isa AS. Nabi Isa AS pernah bertemu dengan Nabi SAW di malam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad tu waktu dia masih hidup, ruh dan jasadnya masih ada. Dan kata Rasulullah SAW, aku bertemu dengan Nabi Isa di langit itu malam Isra wal Mi'raj. Aku tengok rambut dia masih lagi basah, baru keluar daripada, macam baru keluar daripada bilik mandi. Segak orangnya, rambutnya lurus. Allah SWT. Nabi Isa AS dia bertemu dengan Nabi SAW waktu mana dia masih hidup. Yang kedua, Nabi Isa beriman dengan Rasulullah, kerana semua para Nabi dan para Rasul beriman pada Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi Isa itu penduduk bumi, bukan penduduk langit. Dia penduduk bumi, cuma diangkat ke langit. Yang keempat, Nabi Isa mati wafat dalam Islam. Ada cukup 4 ciri? Cukup. Maka Nabi Isa itu dia Rasul Allah, dia Nabi Allah, dan dia juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kata sebagian ulama, siapa yang sempat bertemu dengan Nabi Isa AS, maka dia akan menjadi tabi'in dan akan bangkit nanti dengan para tabi'in nanti di akhirat. Tabi'in siapa? Allah. Di antara tabi'in adalah Malik bin Dinar, Hasan al-Basri. Itu para tabi'in yang hebat-hebat tu. Allah SWT. Tabi'in bukan maqam biasa. Tabi'in ni apa? Murid sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi SAW, orang yang ikut sahabat Nabi, mereka duduk di martabat tabi'in. Allah SWT. Tabi'in di martabat selepas Nabi, selepas martabat sahabat. Tabi'in. Maqam ini akan dapat bagi orang yang bertemu dengan Nabi Isa AS. Kenapa? Nabi Isa itu sahabat Rasulullah, dia Rasul Allah, dan juga dia adalah pemimpin di akhir zaman, dan dia menggantikan Al-Imam Al-Mahdi. Tetapi anugerah Allah yang besar ini bukan Allah bagi murah macam tu bagi pada siapa yang Allah nak. Bukan Allah bagi pada siapa saja yang dapat. Tak. Anugerah Allah ni mahal. Maqam tabi'in tu mahal. Bertemu dengan seorang Rasul tu mahal. Hidup di akhir zaman bersama dengan pemimpin akhir zaman, Mahdi dan juga Isa, Nabi Isa, mahal. Allah SWT. Ada harga dia. Harga dia apa? Harga dia kita kena mengaji, amal apa yang kita mengaji. Harga dia apa? Bersihkan hati. Harga dia apa? Mujahadah. Jaga mata kita, jaga lidah kita, jaga perut kita, jaga tangan kita, jaga hati kita daripada hasad, daripada benci, daripada dendam dan sebagainya. Jaga dia, itu harga dia. Jaga diri kita ikut Nabi Muhammad, itu harga dia. Untuk mendapatkan kedudukan boleh bersama dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS. Bahkan bukan senang untuk mencapai, untuk bertemu dengan Nabi Isa AS, kerana Allah SWT Muhammad sebelum menuju ke zaman Nabi Isa AS akan bermula dulu zaman Al-Imam Mahdi. Zaman Imam Mahdi akan berlaku banyak fitnah, banyak peperangan, dan Islam akan kembali memerintah dunia dengan aman dan adil. Lepas itu datang Dajjal. Siapa yang lepas dengan Dajjal, selamat dari fitnah Dajjal, yang itulah jumpa Nabi Isa dan akan ikut Nabi Isa. Bukan senang juga ni tabi'in, bukan senang juga nak jumpa dengan Nabi Isa AS. Kenapa? Kena lepas zaman Ad-Dajjal. Allah SWT. Kena lepas zaman Imam Mahdi yang penuh dengan cabaran di awal pemerintahan Imam Mahdi, tapi di pertengahan dan di akhirnya penuh dengan keadilan dan juga keamanan lah, kenikmatan. Cuma mana di akhir pemerintahan dia akan keluar pula Dajjal merosakkan apa yang telah Imam Mahdi bina. Zaman Dajjal tu nak bertahan. Lepas tahan zaman Dajjal, turun Nabi Isa bunuh Dajjal. Siapa bertemu dengan Nabi Isa pada waktu itu, dia akan duduk di maqam tabi'in, bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad dan juga Nabi Allah SWT. Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi Isa AS.
dan kita dapat bertemu dengan Imam Mahdi. Kemudian kita menjadi pengikut mereka Imam Mahdi juga Nabi Isa AS. Kemudian kita sama ada fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Okay, ya? Dan semua itu kedatangan Imam Mahdi dan juga keluarnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa, semua itu di zaman kita, bukan zaman ke depan, zaman kita. Sikit lagi akan berlaku, sikit masa lagi akan berlaku. Kalau mengikut para ulama hadis, semua tanda-tanda akan zuhurnya Imam Mahdi, Allah SWT, semua itu berlaku. Cuma ada satu lagi yang tak berlaku. Apa? Kematian Raja Arab, kata Rasulullah. Bila Raja Arab mati, kata Rasulullah, akan bergaduh 3 kerabat diraja, anak-anak dia. Dia bercuba nak rampas pemerintahan Allah, Raja Arab. Mungkin Raja Arab Saudi ke, Wallahu a'lam. Waktu itulah muncul Imam Mahdi, kata Nabi SAW. Dia datang menguasai Arab. Dia yang akan merampas tahta Allah Arab. Dia akan menguasai Arab, dia akan membimbing Arab, dia akan pulihkan Arab, dan dia akan pulihkan dunia ini dengan keamanan dan keadilan, dengan kasih sayang, dengan ilmu, dengan mahabbah Allah SWT, dengan dakwah ila